Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, insya-Allah bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni. Mari kita sama-sama bukakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama mula selama-lamanya mari kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita izin lagi, insya-Allah bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita berada masih dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan kita mendekati kepada Aidul Adha ni, semakin kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita nak memahami akan erti hakikat cintanya agung, insya-Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bagi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada yang baru mengikuti pengajian hakikat kehidupan online, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah kepada yang dah mengikuti pengajian kita pada malam ni, bantu sebar-sebarkan, like and share. Like, tekan button like dan sebarkan. Biar ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada pengajian kita ni, insya-Allah. Khair, alhamdulillah. Saya nak mulakan dengan kisah seorang yang mula berhijrah setelah mengikuti pengajian hakikat kehidupan ni. Masya-Allah. Banyak kisah-kisahnya. Cuma kisah ni fresh lagi. Saya dah pun tak izin dengan tuan punya badan. Diizinkan untuk sharekan kisah kebenaran ni. Yang mana peringkat awalnya mendengar hakikat kehidupan ni dengan satu kebencian, tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab benda yang bertentangan dengan nafsu kan. Bertentangan dengan nafsu ni tak suka. Dalam ibadah ni, bila pergi pada ibadah benda yang nafsu tak suka. Contoh sedekah. Sedekah, nafsu tak suka sedekah sebenarnya. Sebab tu sedekah ni kena kempen. Kalau suka ni, dah lama kita cari dah. Kelang kabut cari tabung. Kelang kabut kita beri-beri nak bagi. Tapi sebab nafsu tak suka tu, dia jadi berat kita nak bagi. Baik. Jadi peringkat awal dia tak suka dengar. Dia anggap ustaz ni cakap angkuh, macam bagus-bagus lah, macam tu lah. Dia geram kan. Tapi dengan izin Allah SWT, lama kelamaan, Allah izinkan apa? Terbuka pintu hatinya untuk menerima satu persatu kebenaran yang disyarahkan dalam perbincangan hakikat kehidupan ni.
Jadi saya nak bagi tahu sebenarnya mata Allah SWT. Alangkah beruntungnya kepada siapa yang duk share tu. Sampai kepada dia dan dia tertarik pula nak tengok. Sebab hidayah Allah ni kita tak tahu kat mana keadaan seseorang itu. Kita tak boleh nak jangka. Jadi menyebabkan dia mula berubah, subhanallah. Akhirnya dia berazam untuk terus berubah. Subhanallah. Dan ini satu hujah kan. Hakikat kehidupan ni tegas, nampak keras. Tapi itulah peringkat permulaan untuk membersihkan jiwa yang sudah terkesan dengan keadaan dan perasaan. Perbincangan berhati ni, bila dia dengar baik-baik, memang dia sakit hati. Marah hati yang sakit tu, kalau dengar tu sakit lah. Tapi cuma apa yang saya nak sampaikan di sini kepada ejen-ejen kebenaran, alhamdulillah, teruskan sebarkan. Sebab berubahnya seseorang itu, pahala subhanallah mengalir. Kita kena nasihat secara kasar, bukan cara kasar Puan Rusmi. Tapi nak bagi tahunya tegas. Siapa yang tak biasa dengan cara ni memang nampak macam kasar lah. Tapi itulah kebenaran. Sudah lama kita bagi muka dekat kebenaran ni, kita bagi muka sangat. Kita main-main, banyak main-main. Nak berubah main-main, tutup aurat main-main, nak Allah main-main. Bila dunia kita nak buat ya sungguh-sungguh. Bila mari pahala kita main-main. Akhirnya kita dipermainkan. Datanglah kisah yang mana kekecewaan. Dan yang mana kita punya jemaah tadi tu, dia rupanya dia melalui fasa depres sangat dahsyat, bunuh diri. Banyak kali dah dia nak bunuh diri. Hidup dia begitu dahsyat. Bila dia ceritakan, saya tengok subhanallah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, mulai kalam-kalam yang Allah izinkan kita syarahkan dalam hakikat kehidupan ni, akhirnya dia nampak satu-satu. Subhanallah. Jadi lagi sekali saya nak bagi tahu, beruntunglah kepada siapa yang duk sebar-sebarkan ni ilmu yang mengguncang jiwa ni, ilmu yang akan melawan segala, menungkak arus nafsu, yang mana kita akan menundukkan dari konteks nafsu ni dengan kata-kata yang memang menyakitkan. Qulil haq walau kana murrad. Berkata benar walaupun ianya menyakitkan, pahit Nabi kata. Dan kebenaran ni memang akan bercanggah dengan perasaan. Sebab tu tak ada istilah minta maaf, saya nak jaga perasaan siapa yang dengar. Saya minta maaf kepada nak jaga perasaan masing-masing yang duk dengar dalam ni. Minta maaf. Mohon terasa lah, lagi bagus. Kata-kata ni biar terasa lagi bagus. Itu pengajian yang putus. Pengajian yang putus ni dia terasa. Bak kena. Ni macam kata ke aku dia ustaz ni. Betul lah tu. Memang ngata depan-depan dia bagi. Kita kata depan-depan, mana yang tak betul, mana yang bersanggah dengan agama, kita cantai. Kita dah tak ada masa dah sedang imam mata Allah SWT. Tak ada lagi kita nak membelai-belai perasaan itu, akhirnya kita dipermainkan oleh dunia ini. Banyak tangis air mata, kekecewaan, kita banyak belajar dengan kekecewaan menyebabkan kebenaran tu datang, kita tolak kebenaran. Akhirnya kita jadi orang yang sombong. Itu yang kita bahaya tu. Bahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tegas. Ya kena. Tegas. Memang. Sebab dia begini. Ketegasan demi sebuah kebenaran. Dia begini. Kalau sekira peringkat budak-budak lagi, bolehlah. Peringkat budak-budak kan peringkat umur 7 tahun kita ajar dia solat. Kita boleh ingat ajar dia. Umur 12 tahun tak solat, boleh rotan. Umur 12 tahun tak solat, boleh rotan. Tapi kalau umur 40 tahun tak solat juga ketuk je. Tu nama ninju kena biji. Kalau dari umur awal, dari kecil-kecil, umur kanak-kanak, mungkin umur belum balik, mungkin bergaduh, cemburu. Itu adat budak-budak. Tapi kalau dah mak budak pun masih perangai yang sama, duk cemburu lagi, duk buat cerita macam kebudak-budakan lagi. Memang nak kena. Bukan nak kena dah, memang nak mencari masalah dia. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi alhamdulillah, jadi nak bagi tahunya, memang kata-kata saya ini akan menungkar arus. Peringkat awal memang akan menggunakan kebencian lah. Sebab memang kita syarahkan tak ada orang kata nak jaga perasaan siapa-siapa, tak ada. Saya tak akan menyudahi mana-mana. Dan kita akan mempertahankan kebenaran. Hujah tetap dengan hujah. Hujah kebenaran dengan kebenaran. Dan lagi sekali saya nak ulang,
Syukurlah kepada siapa yang menyebarkan kebenaran ni. Jadi siapa yang melalui sahabat kita tu, sebab ada orang sebar, dia dapat pahala orang berubah tu, kena dekat dia yang menyebarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untunglah Allah. Untunglah. Ya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpecah setelah kita berpegang di tali dengan tali Allah, maka tidak akan berpecah. Dia bersatu padu tu, subhanallah. Pahala mengalir. Dan bertolong-tolongan, ta'awanu ala birri wat taqwa wal ta'awanu ala ismi wal udwan. Dia tolong menolong dengan perkara kebaikan, ketakwaan. Memang itu pahala yang mengalir. Subhanallah. Subhanallah. Jadi pada saya alhamdulillah, Puan Rosmi ni paling terkesan dengan fitnah harta. Betul. Saya minta maaf cakap orang perempuan atau wanita yang mana meletakkan harta sebagai dia punya main agenda. Dia nak jadikan hidup dia dengan harta. Minta maaf, dia akan menghilangkan nilai diri anda. Jadi sebab itu mana-mana wanita yang duk galik dengan harta, minta maaf, anda akan menghilangkan nilai diri anda. Jadi sebab itu wanita fitnah harta ini tidak boleh dipisahkan. Jadi beruntunglah wanita yang tidak terfitnah dengan harta, rupa, tahta, dunia. Dia perempuan gini. Sebab tu kita akan tak ada satu kebanggaan bagi orang yang meletakkan agama di depan apabila seorang wanitanya mengungguli tahta, mengungguli harta, mengungguli dunia. Tak ada. Wanita di sisi agama itu adalah dengan takwa, bukan dengan harta. Wanita di sisi agama itu takwa. Jadi wanita yang bertakwa itulah wanita yang tinggi nilainya. Bukan wanita yang tergedik sana, tergedik sini, tunjuk harta, ada kejaya, hebat, duduk lupa diri. Itu wanita yang akan hilai harga diri dia nanti. Nilai, walaupun dari sudut dunia nampak macam dia dinilai, tapi sebenarnya ketika tiada harta, dia tidak bernilai langsung. Hati-hati wanita yang meletakkan dirinya dengan harta. Apatah lagi ataupun lelaki yang menjadikan harta sebagai dia punya impiannya, pun sama 2 kali 5. Hati-hati. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku ada harta. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, nampak macam matang tapi masih kebudak-budakan. Sebab matang umur seseorang itu bukan tengok pada nombor umur dia. Kematangan seseorang itu diukur pada iman dia. Keimanan dia akan mematangkan hidup dia. Sebab tu di kalangan orang ataupun orang-orang yang pertama masuk Islam itu pelbagai latar belakang. Yang paling muda itu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi yang mematangkan seseorang itu adalah keimanan dia, bukan umur dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi makin dekat dia dengan Allah, makin matang dia dengan iman dia, maka umur dia mengatasi diri dia. Kadang umur dia mungkin muda, tapi kerana kematangan iman dia, Allah pilih hati dia untuk faham faqih. Contoh macam Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW mendoakan Allahumma faqihu hafiddin wa alim nabi takwil. Menyebabkan Ibnu Abbas radhiyallahu an digelar sebagai sultan fi mufassirin. Sultan fi mufassirin. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, SOP di kerajaan itu syariat lah. Sebab kuli amri minkum, Tuan Syahrizki. Kita taat dengan kerajaan, bukan taat dengan SOP. Apa sahaja perintah turun daripada kerajaan selagi mana perkara itu tidak bercanggah di sudut agama. Apa maksud agama? Dia tidak ada mudaratnya, tiada buat perkara-perkara khurafat ke, hukumnya jelas. Jadi maka wajib ikut. Wajib ikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Puan Sarimah, saya selalu cerita balik daripada ustaz, orang panggil ustazah. Baguslah tu, orang kata bajet alim. Daripada bajet kafir, okeylah tu. Orang kata, bajet alim dah engkau. Jawab dia, alhamdulillah, biarlah ada bajet alim daripada aku bajet kafir. Daripada bajet munafik. Biarlah aku panggil orang bajet alim. Tak apalah. Dan hebatnya Allah Ta'ala pilih seseorang itu, nak bagi tahunya. Hebatnya apabila orang menggelarkan kita dengan gelaran yang baik. Syukurlah. Nah, tu muslimah dah dia. Baguslah. Tu bidadari syurga datang. Dia biar pun dia perli.
Hebatnya Allah Ta'ala, dia perli tu terpaksa perli dengan perkara baik. Menunjukkan orang tu nak jadi baik lah tu. Kita tak nak orang perli tengok tu ustaz tu. Tengok ustaz tu. Dia ni dia kata yang buruk-buruk. Tak nak. Biarkan orang perli kita dengan perli yang baik. Biar adalah bajet walaupun tak banyak. Ambil je lah. Alhamdulillah, terima kasihlah kamu doakan aku. Bajet alim, bajet muslimah, baguslah. Biar. Memang begitu. Syukurlah orang kaitkan kita dengan kebaikan daripada orang kata, engkau ni kan macam ahli neraka, betul lah aku tengok kau. Habislah. Aku tengok kau ni kan nak berubah memang tak ada chance lah nak berubah. Teruk lah tu. Kalau orang tengok, tak boleh percaya, tak percaya. Jangan. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya kan? Ramai yang kena, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang begitu. Bila dari syurga datang dah. Ni dia ini ahli wali-wali Allah datang. Biasa kadang-kadang. Dia beli tu. Dialah. Syukur Alhamdulillah. Itu satu doa. Satu gambaran yang Allah tunjukkan. Sebab kita berusaha bersungguh-sungguh nak jadi baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kat dunia lagi dah Allah dah tunjukkan orang panggil kita gelaran-gelaran yang baik. Sebab tu panggilan nama tu penting. Panggilan agama tu penting, insya-Allah. Panggilan dalam agama tu penting. Orang gelar biar gelar yang baik-baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Anis Farina, alhamdulillah ustaz lepas follow rapat, kalau ustaz rasa tak terkesan dah tengok kawan-kawan bisnes tunjuk harta. Ia tunjuk harta untuk apa? Untuk apa tunjuk harta? Boleh tambah sale ke? Tak ada kena-mengena tunjuk harta dengan tambah sale. Tu, toke L'Oreal. Kenal toke dia siapa? Ada dia tunjuk harta dia. Tak ada kena-mengena tunjuk harta dengan sale. Buat je lah kerja. Kadang-kadang kita ni buat kerja tunjuk sale. Kena tunjuk harta. La ilaha illallah. Itu kadang-kadang kita buat kerja tak jelas. Nak menunjuk-unjuk lebih. Benarlah. Janganlah kita pula manusia ini menjadi sebahagian yang membenarkan apa kata Allah Ta'ala dan sudut dunia ni. Yang ini surah Al-Hadid ayat 20. Dunia ni tidak lain hanya untuk berbangga-bangga. Orang beli bukan sebab kita pakai kereta apa. Orang beli sebab produk kita tu dah bagus. Belilah walaupun kita jalan kaki. Ini masalah materialistik, kapitalis, orientalis punya pendekatan ni. Padahal mereka tak ikut pun. Dok kita macam sekarang pakai Facebook live ni. Tu Zuckerberg. Ada Zuckerberg tayang harta dia. Dia pun tak tayang harta dia. Dok kita pula tinja-tinja tayang harta. Untuk apa? Untuk tayang harta bila orang minta infak. Garuk kepala ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Ustaz mohon ajar Tuan Azrin. Mohon ajar sikit apa nak jawab kepada kawan ada kahwin 4 tu surah Allah. Tak pandai nak jawab. Maksudnya adakah kahwin sampai 4 tu Allah suruh? Jawab, Allah suruh buat baik, buat yang terbaik. Kalau 4 tu menjadikan kita lebih baik dan terbaik, buatlah. Itu jawabnya. Memanglah tak ada suruh kahwin sampai 4. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4 itu pun satu dalil dah. Tapi itu bukan suruhan. Suruhan ialah untuk buat yang terbaik kan. Dalilnya surah Tuan Azrin. Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak Allah jadikan hidup dan mati semata-mata nak tengok siapa yang terbaik amalnya. Baik, kalau dah dia didik isteri dia seorang itu terbaik dah isteri. Saya nak tanya, 4 isteri solehah dengan seorang isteri solehah, mana yang terbaik? Mestilah 4 isteri solehah. Masalahnya tak dapat 4, itu yang huru-hara. Itu je. Kalau dah boleh dapat 4 isteri solehah, itu lebih baik daripada seorang isteri solehah. Itu kan suruhan Allah. Bab amalan, jangan kedekut. Cukuplah ustaz dengan isteri saya yang seorang ni. Cukup ke bini tak bagi? Cakap terus terang. Cuba cakap biar jelas sikit. Cakap biar terang sikit. Sebenarnya bukan tak boleh. Belum dapat masih dalam perintah kawalan lah ustaz. Walaupun dah diizinkan tapi menteri besar, menteri dalam negeri tak benarkan lah. Dia cakap tu terang. Kita dalam bab amal ni, dia lagi banyak dari sudut dia panggil apa? Kesungguhan. Lagi ramai tu kan kesungguhan tu lagi bagus.
bilangannya 4 isteri solehah. Daripada seorang isteri solehah yang mendoakan, 4 isteri yang mendoakan. Kan itu lagi baik. Dan Nabi SAW bangga dengan umat yang ramai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu salah satu jawapannya lah. Banyak lagi lah kalau nak bincangkan. Banyak lagi kalau kita nak bincangkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini reti pula nak kalau nak di sudut dunia tu nak banyak contoh. Dalam bab dunia mana yang terbaik? 10,000 ke dengan 40,000 income? Oh pandai pula 40,000 lah. 40,000 ni kita boleh buat baik banyak kat orang. Pandai pula duk kira yang 40,000 banyak yang bagus. Dah kalau beramal, mana lebih baik? Sedekah dekat satu rumah atau sedekah dekat 4 rumah? Sedekah kat 4 rumah lah. Itu cerita dia. Ni dah sedekah kat satu rumah. Yang satu tu pun tak jadi solehah. Oh harga. Wahai suami-suami yang ada isteri seorang. Anda tiada alasan kalau isteri anda tidak jadi solehah. Sebab isteri seorang je. Isteri seorang tapi tak jadi solehah. Aurat tak jaga, syariat tak terpelihara, akidah tak mantap. Allah akan tanya cukup-cukup. 20 tahun bagi masa isteri seorang tak jadi solehah. Jawab. 20 tahun, 15 tahun. Tu dia. Saya boleh swing macam tu balik. Dah seorang tapi tak jadi. Buat apa? Nampak sangat buat tak tahu je. Jangan cerita yang 4 pun tak terkira, yang seorang ni pun tak terjaga. Yang seorang tu tak jaga soalan. Kenapa tak terjaga? Seorang je. Bukan suruh jaga satu dunia. Seorang isteri pun tak terjaga. Apa halnya? Tu dia. Ambilkan cabaran. Dan sekiranya isteri itu dah dididik menjadi isteri solehah, wa tafaddal mashkura. Isteri solehah saja yang layak dimadukan. Yang tak solehah jangan. Harga rumah tangga. Habis Ustaz dah terbuat ni Ustaz. Hadap je lah rumah tangga yang menghadap masing-masing duk tarik muka. Tak tahu apa nak jadi keluarga macam tu kan. Sifar lah banyak-banyak. Patutnya keluarga ni bahagia. 1 bahagia, 2 bahagia, ketiga bahagia. Patutnya CP-nya macam tu. Bila bab agama, bila bab untuk pahala, sedikit. Cukuplah, yang penting ikhlas. Ikhlas ke malas? Saya malas lah Ustaz nak pening kepala lah, yang seorang ni pun pening kepala. Saya malas. Itu malas sebenarnya jawapan dia. Malas. Bukan tak mahu tapi malas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila semuanya solehah, bahagia, benar. Soalan cabaran, uruskan. Tanggungjawab tidak boleh dilari macam kuliah tazkirah Jumaat pagi tadi, tengah hari tadi. Jangan lari dari tanggungjawab. Hadapi tanggungjawab itu dengan hati yang lapang dan yakin dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kalau bini dah bagi green light, suami yang tak mau, ya biarlah suami buat keputusan. Suami jangan buat keputusan kerana ikut isteri. Suami pemimpin. Jangan buat sebab isteri bagi. Buat sebab memang nak buat. Nak beramal. Dan jangan tak buat sebab isteri tak bagi. Kenapa tak buat? Isteri tak bagi pun tak boleh. Sebagai pemimpin, dia kena overrule. Dia hanya boleh mendengar pendapat. Yang buat keputusan adalah qawwam. Contoh macam cerai. Cerai ni pada suami, talak. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapa-siapa. Mak dia ke, hakim pun takkan pengaruh ke, isteri dia sendiri. Sebab dia yang bertanggungjawab atas pimpinan bawahan dia. Kenapa pula dia kena dipengaruhi oleh isteri? Satu. Keduanya, kalau isteri dah bagi green light, suami tak nak, mungkin suami tahu kot kita masih belum bersedia kot. Ini macam ya tak ya, ini acah-acah ni. Lebih baik tak payah suruh-suruh lah, pandai-pandai lah. Abang, saya dah ready. Abang pandai-pandai lah ya bang. Tak payah. Ada setengah orang tu konon-konon je nak jodoh-jodohkan. Tiba-tiba kahwin melompat. Diam terus. Saya tak sabar nak carikan pasangan untuk suami saya. Lepas dah kahwin, menungging kawan. Bergelora kejap, barulah okey. Kita nak biar betul-betul bersedia. Biar betul-betul bersedia. Biar prepare jadi si solehah. Benar sahaja ni Tarun. Kalau nak cepat prepare, terus buat. Nak tunggu jadi solehah pun satu hal juga tak.
Macam ikhlas lah. Janganlah tunggu ikhlas baru nak beramal. Beramal lah sampai ikhlas. Kadang-kadang ada juga cara dia buat pada masa buat itu jadi solehah pun ada. Nak tunggu solehah, Allah. Silap-silap mati dulu. Okey. Ada satu posting FB kawan ada nasihat isteri kena bagi suami main motor besar supaya tak kahwin lain. Ini nasihat yang batil Tuan Nazrin. Nasihat yang batil nak lagi daripada realiti kehidupan. Memanglah orang macam ni kan semalam kita bincang. Kita kena tengok latar belakang orang yang memberi nasihat. Penting. Apa asas dia berkata tu? Dia asas kata tentang kebenaran atau main perasaan? Nah, kalau nasihat begini, ini nasihat main perasaan. Nah, yang isteri, yang suami pula, kita akan mainkan perasaan. Kalau suami bagi main motor besar, si suami cakap macam ni pula. Bagi dia, orang perempuan ni, apa yang dia nak. Orang perempuan, alah macam tu lah perangai, layankan je. Dia nak apa? Bagi. Kita orang lelaki kena faham orang perempuan ni nak apa. Dah kita nak ikutkan perangai perempuan. Kenapa? Kita ni kena didik perempuan, bukan ikutkan perangai perempuan. Allah datangkan perempuan, wanita, isteri kita itu sebagai amanah. Untuk didik dia jangan hubbud dunia. Untuk didik dia jangan syahratut ta'am. Jangan cinta dunia. Jangan kuat makan. Jangan riak. Jangan ujub. Jangan sum'ah. Tiba-tiba kita mengiyakan isteri. Oh, tak boleh. Kita ada amanah. Kan kita sentuh sebab fatonah ni, apa dia? Kebijaksanaan untuk bawa mati. Bila pasangan kita tu bawa untuk mati, maka hati-hati. Setiap perkara itu ditanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, beramal sampai ikhlas. Baik. Jadi, sedang jemaah mata Allah SWT. Bertepatan dengan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni, kita masuk perbincangan sunatullah. Sunatullah. So, adatnya begitu. Apa sunatullah ni? Aturan Allah. Baik, semalam kita dah sentuh tentang sangka baik. Baik. Sangka baik atau husnuzan. Husnuzan ada sangka baik. Sangka baik tentang apa? Tentang hari ini. Semalam kita cerita tentang sangka baik. Semalam cerita sangka baik, saya ada baca. Sayang apa? Sayang sungguh-sungguh. Sayang sungguh-sungguh kan? Sebab apa sayang sungguh-sungguh? Sebab sayang ini dari Allah. Jadi kasih sayang Allah itu tidak habis. Bila tidak habis, tolong sayang sungguh-sungguh suami. Ada pula yang menjawab, Ustaz, saya tak ada suami. Macam mana nak sayang sungguh-sungguh? La ilaha illallah. Bukan kena ada suami boleh-boleh sayang sungguh-sungguh. Maknanya sayang ini sudah ada pada diri. 100% dalam hati dah sungguh-sungguh. Bila ada, ready untuk keluarkan saja. Sekiranya Allah tak takdirkan ada suami, dah sayang jugalah. Tak payah nak tunggu ada suami baru boleh sayang sungguh-sungguh. Sayanglah sungguh-sungguh dengan segala suruhan Allah. Sayang sungguh-sungguh dengan solat. Sayang sungguh-sungguh dengan ibadat. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak tengok suami macam mana, tengok isteri dia. Baik. Tuan Taib Benjamin. Ada benarnya tapi tidak menyeluruh kebenaran itu. Sekiranya suami ada seorang isteri, ada 2 isteri, ada 3 isteri. Macam mana nak tengok pula? Kalau satu isteri mungkin kita boleh nampak, nak tengok suami macam mana, tengok isteri dia. Sekiranya dia ada 2-3 isteri, macam mana? Takkanlah kalau isteri dia ini yang kedua pakai skirt, yang pertama pakai purdah. Macam mana nak jawab? Dari segi syariat dulu. Suami pakai serban, kahwin dengan orang perempuan yang pakai skirt. Apa maknanya? Baik, bab perangai ni sebenarnya dia tak ada nisbah kepada diri. Nisbah kepada pasangan. Saya jahat sebab abang jahat. Tak ada. Jahat ni diri sendiri.
diri sendiri masing-masing. Dalilnya adalah kita akan disoal, dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing. Jahat tanggung sendiri, dosa tanggung sendiri, pahala tanggung sendiri. Cuma ada hasil didikan oleh seorang suami, hasil didikan. Sebab itu saya kata, ketika seorang isteri yang pertama, yang mana dia tidak jumpa dengan mana-mana lelaki lain lagi, contoh dia tak pernah kahwin, dia first marriage. Ni saya cerita sebab Tuan Taib bertanya ni. Sebab ni melibatkan sunnatullah ya. Baik, isteri pertama, dia kahwin, inilah perkahwinan pertama dia, dia tak pernah jumpa mana-mana lelaki lain. Baik, memang dia akan dibentuk oleh suami dia. Atau si isteri ini sebelum dia jumpa suami, dia akan dibentuk oleh ayah dia. Ni sentuhan-sentuhan ini. Kita akan tengok adakah sentuhan ini sentuhan yang benar-benar mengikut sunnatullah. Apa sunnatullah? Ikut aturan Allah. Seorang perempuan, seorang wanita, sunnatullahnya adalah menjadikan isteri ini isteri solehah. Itu je sunnatullah. Aturan Allah bagi seorang wanita, itu Allah nak jadi isteri solehah. Bukan isteri berkejaya, bukan isteri berharta, bukan isteri yang lain-lain apa title-nya. Title-title tu tolak tepi dulu. Solehah dulu nombor satu. Sekiranya dia sudah solehah, kemudian baru dia pergi maslahah umum. Tak guna dia maslahah umum di luar hebat. Seorang isteri hebat berada di luar tapi dengan suaminya gagal. Maka dia tidak dikira sebagai wanita solehah. Wanita solehah yang dimasukkan bukan performance dia di luar. Wanita solehah performance dia dengan suami dia. Hati-hati. Bukan performance dia ni sukarelawan, dia ni sukarelawan membantu orang di luar sana. Ramai perlukan dia di luar sana. Tapi balik rumah, dia tidak diperlukan oleh suami. Bukan sukarelawan lagi, buat suka-suka dia dengan suami dia. Maka tidak dikira sebagai wanita solehah. Wanita solehah ini hubungan dia dengan suaminya. Baik. Maka bila si wanita ini dia tidak dibentuk dengan baik. Pertama, kebaikan ni kewajipan individu, kewajipan kewajipan diri sendiri dan diingatkan oleh pasangan. Yang mana ada kuasa yang diperuntukkan oleh Allah, sunatullah. Allah dah takdirkan suami dan seorang ayah untuk mengambil tanggungjawab dan peranan ke atas seorang wanita. Sebab tu wanita ni dia tidak bebas ya. Dalam agama sunatullah wanita tidak independen. Tak ada istilah wanita independen. Tapi ustaz, saya suami dah tak ada, waris ada lagi. Abang ada. Adik laki ada. Kalau tak ada, pakcik ada. Dia tak ada, saya sebatang kara ustaz, independen. Tak ada independen. Wanita tak ada independen dalam sudut agama. Sebab itu dari segi faraid dia sedikit. Sebab dia ditanggungi, bukan menanggungi. Cuma keadaan sekarang ni, saya menanggung ustaz semua keluarga dia. Tanggunglah nak macam mana dah nak menanggung. Hukum asal, wanita bukan menanggung, wanita ditanggung. Sebab tu kalau zakat, mana ada wanita bayar zakat fitrah? Walaupun gaji dia 10 juta, gaji seorang isteri 10 juta, gaji suami 1,000, tetap suami yang kena bayar zakat fitrah. Tanggungan ada berapa je? Isteri saya seorang, tapi isteri saya ni milioner, 10 juta. Boleh tak dia yang bayarkan zakat untuk saya? Imam kata gila ke apa je kata. Mana boleh. Hebat macam mana di sudut dunia dia, tetap diiktiraf suami hanya di sisi Allah untuk menguruskan nafkah. Nah, bayangkan. Baik, jadi sekarang ni, bila isteri yang pertama ini, contoh dia telah dibentuk sempurna oleh suaminya, maka datang yang kedua yang seakan-akan mencabar sikit. Maka yang kedua ni tidak boleh dinisbahkan dengan suami dia. Tak boleh. Apatah lagi dia ini pernah berkahwin sebelumnya. Atau dia ini pernah ada rekod-rekod. Sebab tu kena ada rekod. Sebab setiap ini memang ada kesan sentuhan. Kesan didikan kena ada. Tapi bukan nak tengok isteri, tengok suami, tengok isteri. Dia tidak semua. Sebab kalau ada 2 isteri, 3 isteri, nak tengok macam mana? Ni saya jawab balik. Dia kena tengok pada isteri pertama dia. Sebab tu mana wanita-wanita di dalam ini yang nak berkahwin lagi,
nak dilamar oleh mana-mana lelaki, tolong cek isteri pertama dia macam mana. Ya? Kalau isteri pertamanya macam Godzilla, isteri pertamanya macam hara, tak payah. Minta maaf. Ni dalam saya duk cerita-cerita poligami ni, kita bukan kata suka-suka nak suruh orang kahwin ni. Ini apa betul. Sekiranya yang pertama ini masih belum sempurna didikannya, tak usahlah tambah yang kedua ni. Jangan duk harap nanti yang kedua nak didik. Tak ada. Anak kedua ni pula ada pula rekod pernah kahwin sebelum ni. Lagi pening. Sebab itu juga saya pernah katakan, suami-suami yang ada perkahwinan pertama, tolong amanah. Jangan sesuka hati nak lepaskan isteri ini. Sebab kesan dia akan ditanggung oleh orang lain. Kerana kegagalan kita mendidik isteri yang pertama ini, menyebabkan orang lain pula akan sambung bebanan itu nanti. Sebab dia akan bawa trauma-trauma dia ni kat nombor satu ni. Hati-hati. Ni. Tapi sekiranya nombor satu ni dididik dengan baik, maka nombor dua ada harapan cerah. Tapi nombor dua ni dididik tak mau dengar, macam tu juga perangai, maka nombor dua ni ada perangai dia sendiri. Perangai kerah kepala, degil, tak mau dengar, ada. Bila kita tengok balik track record dia, ni sebab tu mana-mana yang nak berrumah tangga-tangga tu, konsultasi dulu. Jangan, saya dah sampai masa serunya ustaz untuk tambah lagi. Seru tak seru? Kaji dulu. Jangan duk menonong je nak buat. Nanti kan, dapat nombor duanya ada rekod X-File kan, nganga. Awak nombor satu pun dah goyang juga. Nak tambah nombor dua, tak payah. Tu dia. Tapi sekiranya nombor satu dah okey, dah tak ada isu, maka boleh dijadikan sandaran macam tuan tanya tadi. Boleh jadikan sandaran. Isteri yang kedua ni dia boleh tengok. Nak tengok suami ni macam mana, tengok isteri dia. Itu boleh. Tapi kalau nak jadikan itu sebagai asas, sama je tengok. Sebab ada orang yang akan 2-3 isteri. Macam mana? Sebab itu memang akan tengok yang pertama. Hati-hati. Hati-hati. Pecah tembelang yang pertama. Nyaman. Allahumma salli ala Muhammad. Dah masuk isteri soleh, isteri soleha untuk suami yang soleh. Asia soleha, suami Firaun. Macam mana? Dalam bab jodoh ni, datangnya pasangan itu dengan kehendak Allah. Asia dan Firaun ni pasangan yang serasi dulu. Cuma datangnya hidayah Allah Ta'ala itu membezakan mereka akhirnya. Seorang kafir, seorang Islam. Habis cerita. Itu syariat zaman Firaun. Baik, dalam menetapkan pasangan ni, sudah pastilah suami itu akan mendominasi isteri. Sebab dia pemimpin. Baik, masuk soleh dengan soleh. Suami soleh dengan isteri yang solehah. Itu gambarannya begini. Mana mungkin seorang yang memakai serban berkahwin dengan seorang yang pelacur. Itu level dia patutnya. Mana mungkin seorang yang berpakaian elok, seorang suaminya elok pakaian serban, jubah, dapat isterinya pakai ketat, tunjuk aurat. Tak kenalah. Sebab tu maksudnya tak kenalah macam mana seorang suami yang berceramah, cakap benda yang elok, dapat isteri yang mulut leza. Tak kenalah. Tak kena. Itu maksudnya. Itu kata soleh-solehah tu. Bagi seorang isteri pula, isteri yang baik. Kan saya dah bagi contoh sebelum ini. Sunatullahnya. Seorang suami, seorang isteri. Isteri ni, kalau suami ni jahat perangai, isteri ni baik, kesannya tak ketara sangat. Macam Asia dan Firaun lah. Tak ketara. Sebab itu, dalam memilih isteri, sebenarnya suami yang kena memilih isteri yang soleh. Isteri yang solehah. Kan Nabi yang suruh pilih pasangan yang beragama. Siapa yang kena pilih? Suami, bukan isteri. Suami yang kena pilih pasangan beragama ke tidak. Jangan cari pasal cari perempuan yang 50-50 nak agama. Dia akan jadi bebanan. Melainkan suami ni jenis tak ada agama. Suami yang tak ada agama, dia pilih wanita yang tak kisah agama dia. Jenis aurat tak kisah. Dia tengok, ini mantap ni. Asal mantap dia kahwin.
Allahu Akbar. Tengok rupa je kahwin, jalan. Nabi kata dah, li jamaliha kerana kecantikannya, li nasabiha kerana keturunannya, li maliha kerana hartanya, li diniha kerana agamanya. Dan Nabi kata pilihlah yang agama, dan hadis ni ditujukan pada suami. Sebab itu suami yang kena aku terima nikah, suami yang kena jual mahal sebenarnya. Suami yang kena memilih, bukan isteri. Kadang-kadang seorang salah konsep, isteri yang kena pilih. Tak, suami yang kena pilih. Sebab begini, kalau isteri yang baik, dia tidak memberi kesan kepada suami yang jahat. Malah orang akan puji. Baiknya kamu je mah. Sabar kamu dengan perangai si Me'on tu ya. Memang Me'on tu memang ada keturunan Fir'aun dengan maknya. Sabar kamu ni. Isteri akan dapat nama. Walaupun suami dia Fir'aun. Baik, saya nak tukar. Sekiranya suami dia ini orang yang baik, dapat isteri yang jahat, tak tutup aurat, dia akan jadi fitnah kepada suami. Dan nak pula suami ni ahli masjid, imam dekat Zimbabwe pula tu. Imam dekat Zimbabwe. Imam ni jenuh lah baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isteri tak tutup aurat, pakai ketat-ketat, keluar ikut suka. Orang akan cakap apa? Kesianlah imam. Bila si imam ni nak berceramah, tengok keadaan isterinya, memang akan mengganggu prestasi imam ni. Sebab tu dia lebih kritikal bagi lelaki sebenarnya. Tapi lelaki, Allah tahulah cakap macam mana. Laki yang pula duk kata perempuan pula yang cerewet nak pilih suami. Patut suami kena cerewet pilih isteri. Suami kena cerewet pilih isteri. Pilih yang beragama. Yang tak agama, disqualified. Dia akan buat kita pening kepala. Kalau nak agama, berubah. Tu je ayat dia. Tu je. Ini saya nak cari suami yang soleh. Dapat suami jahat pun, nama perempuan baik juga. Dia yang jadi bahaya kalau suami dapat isteri jahat. Bahayalah. Bahaya, jadi fitnah, jadi ancaman. Allah dah kata dalam Quran kan, al-mal wal banu nazinatul hayatid dunya. Harta dan anak akan jadi fitnah. Jadi fitnah. Jangan main-main. Suami punya berpakai tu dia. Tengok cang isteri keluar. Orang kata apa? Allah. Ni isteri ustaz ke? Kan? Tak apa lagi kalau isteri yang tudung labuh. Tengok-tengok suami. Ya Rabbi, harra kefi. Lepas tu orang bercakap, Ya Allah, kuat hati engkau mah ya. Sabar kamu. Untunglah suami kamu dapat isteri yang baik. Atau ketika suami dapat isteri yang jahat, ada orang kata untung. Orang kata, apa kamu tak guna otak ke fikir nak milih isteri? Sudah, kena sebiji orang lelaki. Tu ceritanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Tuan Faiz Osman, lepas tu kenalah. Fitnah sakit badan, dia Tuan Syafiq Farhan. Ya. Cari nama suami soleh bin baik. Dan juga cari nama isteri solehah. Solehah binti sungguh. Solehah sungguh dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Clear ya? Okay, baik, itu sunatullah. Mana aturan Allah. Baik, aturan Allah. Tengok aturan Allah. Aturan Allah ni maksudnya adalah apabila kita melihat apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ni. Mana itu boleh jadi fitnah kurang jelas. Anak ni boleh jadi fitnah. Contoh, ada seorang sahabat saya ni. Allah kurniakan anak untuk dia 7 tahun, tak dapat anak, dapat anak. Baik. Isteri dia dah lepas lah. Maksudnya isteri ni dia tak mengganggu kerja dakwah dia. Tiba-tiba dapat anak, saya cakap kat dia, entah jangan, nanti dapat anak pula ganggu entah untuk dakwah. Dah sebab anak mengalah, sebab anak buat salah, diam, tak tercakap, anak buat apa saja. Kita tak tertegur anak tu. Fitnah anak ni, tunggu anak ni pula dah besar. Anak tu dah besar jadi anak kusazali. Anak lelaki
ada isteri. Okey, anak lelaki ada isteri, ada mak. Mak ni, anak lelaki patutnya dia kena hormat tunduk pada mak dia. Tapi dek kerana isteri ini dominan dia, maka anak kena tunduk pada isteri. Fitnah bagi mak dia. Fitnah lah. Itu nama fitnah. Anak ni akan jadi beban balik. Anak ni merosakkan keyakinan dia. Ya? Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, itu fitnah anak. Fitnah anak ni boleh menyebabkan kita lalai dengan urusan dia. Kita mengikut kehendak dia. Patut dia kena ikut kehendak sebagai mak bapak. Anak-anak contoh. Berapa ramai bapa ibu bapa duk tu tanya, nak apa? Duk ikutkan nak apa? Kita pula serve anak. Patut anak yang serve mak. Didik anak daripada sekarang serve. Jangan tanya dia kita nak serve dia. Dia, anak-anak kena serve mak ayah. Ni nak makan apa? Mak masakin hari. Nak makan apa? Nak makan apa? Makan apa? Oh, anak order saja. Suka hati nak order. Patutnya makan apa aja mak masak. Jangan nak order-order. Didik gitu. Tu dia. Anak yang kena serve, didik daripada sekarang. Serve mak ayah. Bir walidaini ihsana. Berbuat baik dengan mak ayah. Biar anak yang kena bersusah-susah untuk mak ayah. Jangan mak ayah kena susah-susah untuk anak. Kena faham benda tu. Mak ayah susah-susah untuk didik saja. Tapi susah-susah dari segi nak menyediakan harta benda, itu anak sepatutnya kena buat dekat mak ayah. Faham? Boleh ke wanita lelaki yang baik Ustaz? Apa tak boleh? Silakan. Boleh. Macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pilih Nabi SAW, itu digalakkan. Mana-mana ada jumpa lelaki-lelaki yang baik, maka digalakkan, diharuskan seorang wanita masuk minang lelaki. Tak ada masalah. Terutamanya ada yang dah ada isteri lah. Kalau tunggu si suami tu masuk minang mungkin lambat tak? Jadi bagi tip ni. Mana-mana kan sisi yang wanita-wanita duk nampak, duk bagus-bagus tu kan. Try masuk minang. Tapi kalau kena dengan parang, saya tak jamin lah. Pandai-pandai lah. Kan? Ada pesen macam tu pula. Nampak ada suaminya, Allah bagusnya. Sekali masuk minang, bersilat kawan. Pandai-pandai lah. Harus, boleh. Jangan biasakan Cikgu Anis. Bolehlah tanya saya sekala nak makan apa. Tapi kalau 5 orang nak, dah macam restoran rumah tu dibuatnya. Ni malam ni kita sembang santai sikit. Sebab tajuk ni lebih kepada praktikal sebenarnya. Bila cerita tentang sunatullah ni, kita ingat perkara ini, sunatullah ini, kita melihat satu perkara yang berat. Tak. Sunatullah ni maksudnya adalah aturan kehidupan yang telah Allah sediakan untuk kita. Aturan kehidupan. Aturan kehidupan ni, aturan kehidupan, itu juga lebih dikatakan sebagai, saya mudahkan bahasa, protokol. Protokol. Atau dalam fikihnya keutamaan. Keutamaan. Aulawiyat. Keutamaan. Dan kedudukan sesuatu perkara. Sebab tu bila kita dah bersangka baik dengan Allah SWT, baru Allah akan bagi kita fikiran yang waras untuk meletakkan keutamaan dan kedudukan. Sebagai contoh, suami, isteri. Ini kedudukan ni macam tu, atas 2. Dia bukannya sama. Dia tak sama. Suami tak sama dengan. Sebab suami ni jawatan yang datang dari Allah. Dia ada martabat walaupun sebaya. Walaupun sebaya atau isteri lebih berusia. Tapi suami ada martabat dia. Tak boleh. Tak boleh buat main-main. Sebab apa? Sebab suami, isteri ada sunatullah dia. Nampak? Jadi tertakluk dengan rang undang-undang perlembagaan syariat. Tertakluk pada rang undang-undang perlembagaan Al-Malikul Mulk Yazul Jalali wal Ikram. Ni jawatan-jawatan tetap ni. Apatah lagi ayah, ibu. Dia ada protokol. Nanti ada pula protokol sebagai anak. Ini sunatullah. Susun aturnya kena faham. Bila perletakan itu diletakkan dengan baik, maka bergeraklah sunatullah itu dengan sempurna. Dia tidak boleh ikut awak lah. Tak boleh. Baik, jadi contoh macam suami. Suami qawwam, iaitu pemimpin.
Bila pemimpin, suami kena terima tanggungjawab sunatullah ni pemimpin. Kena terima. Ustaz, beratnya ustaz. Dah memang itulah dia tugas. Itulah nama hamba Allah. Walaupun dia susah, dia kena ambil ilmu lah, carilah ilmu. Jangan lagi dia bertanggungjawab. Isteri, pimpinan. Nampak? Dia takkan boleh override pimpinan, dia tidak boleh rampas kuasa. Janganlah isteri rampas kuasa pula. Berlaku rampasan kuasa. Keluarga ABC dirampas kuasa oleh pimpinan, jadi pemimpin. Itu jadi, bila tak letak sunatullah yang betul, maka rosaklah. Contoh, kitaran sunatullah, alam semesta. Sunatullah alam ni, sunatullah alam, elok je. Terletak bulan dengan bulan, bintang dengan bintang, matahari dengan matahari. Elok aturan dia. Tak pernah nak ambil tugas masing-masing. Tak ada matahari nak ambil tugas bulan, bulan nak ambil tugas matahari, tak ada. Jadi maknanya seorang isteri dengan tugas isteri, seorang suami dengan tugas suami. Jangan ambil-ambil, jangan tukar-tukar, tak boleh. Okey. Kerahan tenaga, suruh. Tu pandangan je lah, pandangan. Puan Ummu Arif. Tu pandangan je lah. Dia sebenarnya mendidik ini dengan meletakkan kefahaman dari hati, kemudian praktikal. Ikut Nabi SAW didik bagaimana. Nabi SAW itu meletakkan ketegasannya dengan kelembutannya. Ada, semua ada. Hikmah, bil hikmah. Kata kuncinya adalah letakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Manja sangat-sangat bagi harta ikut kehendak anak. Bila besar, anak kesusali. Benar Tuan Faiz Osman. Sebab itu, memanjakan dengan menyayangi dua perkara berbeza. Menyayangi ni bukan memanjakan. Menyayangi ada ketika kita akan marah dia. Kita akan tegas dengan dia. Sebab sayang. Contoh aurat. Kita marah dia. Dia buka aurat. Kamu buka lagi habis botakkan rambut kamu. Macam tu. Marahnya. Kenapa bang marah nak sampai macam tu? Api neraka. Marah. Bukan dia lah. Tak apalah abang. Tak sampai hati lah. Tu perasaan. Tu manja. Jadi marah tu kerana Allah. Allah marah kita ni buat murka. Kita pun marah anak sebab Allah marah. Lalu saya kata tu kat anak. Abi marah, bendanya Allah marah. Allah tak suka sepah, jangan sepah. Kita tunjukkanlah, jangan. Allah marah, Abi sebenarnya tak boleh nak marah kamu. Kamu cute sangat, comel, kamu ini. Allah. Bila nak didik anak macam tu? Apanya Allah marah, marah. Apanya Allah suka, suka. Itu konsep dia. Jangan main suka-suka. Allah marah lewat solat. Marah anak lewat solat. Kenapa lewat solat? Contoh macam di Semairah, di sekolah saya ni, insya-Allah. Saya dah akan mula lancarkan undang-undang ni. Tahun depan saya cakap. Akan ada pelajar yang akan digantung sekolah kerana lewat solat. Kita akan buat macam tu. Kita tunjukkan bahawa apanya Allah marah, kita akan marah sungguh. Contoh macam syirik. Syirik atau perkaranya Allah cukup marah. Jadi kita akan tunjukkanlah kemarahan itu. Kerana Allah marah. Bukan sebab kita nak marah pun. Tapi sebab benda yang melibatkan murka Allah. Jangan buat main-main. Contoh. Kan? Macam isteri lah marah. Jangan duakan saya bang. Marah. Jega-jega mata. Terangkat bumbung. Kamu marah ni nak tunjukkan siapa marah? Saya lah. Tak dikira. Sekarang abang nak marah. Ini Allah marah. Allah marah. Kamu menduakan. Memakai sifat Allah. Iaitu tak kasih diduakan. Marah. Marahlah isteri tu. Tu contoh dia. Ada pakai sifat Tuhan, tak kasih diduakan. Padahal menduakan ini hanya pada Allah. Marah. Macam mana isteri marah dengar diduakan. Sepatutnya kita lebih marah apabila perkataan diduakan itu digunakan pada makhluk. Macam tu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenalah research utama tu dulu. Ya, benar Tuan Akram. Alhamdulillah. Khair. Baik.
Dia tidak ada cara yang jelas. Puan Muharif tak ada tapak kaki ke apa ke, tak ada kedudukan. Dia pukul dengan litak DB. Nantilah kita buat detail tentang parenting nanti, insya-Allah. Kemudian tajuk baik. 2 tajuk yang saya tengah simpan untuk suami mendidik isteri dan termasuk dengan anak-anak sekali ya. Kita akan buat insya-Allah. Baik, kita belajar balik pada sunatullah ni. Insya-Allah. Baik, khair. Kalau pukul kaki bolehlah. Kalau dah kaki dia dah tebal kebah, nak pukul apa pula? Bagi dia terpukul. Kita ni pukulan ni ada 2. Pukulan ni biarlah satu pukulan yang benar-benar terpukul dengan kata-kata. Terpukul dengan sentuhan. Jangan kita sibuk menghighlightkan pukulan fizikal. Pukulan ini masukkan contoh kata-kata. Allah takdirkan dengan izin Allah, kata-kata saya ini memukul hati-hati, memukul nafsu-nafsu. Itu mana pukulan. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Okey, berbalik dengan ni. Baik. Jadi sekarang ni keutamaan, protokol, aturan kehidupan sunatullah, ada protokol. Macam mana Allah susun alam semesta. Bila kata alam semesta, ada susun atur je, alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi ini alam. Alam semesta ada aturannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap perkara ada kadarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap perkara ada kadarnya. Itu aturan. Maka contoh, itu aturan alam semesta. Contoh, aturan alam semesta ya. Ini aturan alam ni. Bila kata ada aturan alam manusia, alam semesta. Ada aturan. Contoh, kalau alam semesta ada aturan susah, senang. Ini aturan. Jadi bila kata ada aturan, ketika susah, jangan persoalkan. Dia memang aturan alam. Susah, ialah susah. Susah, ialah dia susah. Kenapa susah? Aturan. Ikutlah aturan susah tu. Apa aturan susah? Aturan susah apa? Allah suruh buat apa susah? Muhasabah. Ikutlah aturan. Lagi susah untuk apa? Berubah. Susah buat apa lagi? Sabar. Banyak benda ibadah kan? Janganlah soal susah tu. Ni muhasabah, berubah, sabar. Banyak perkara yang kita boleh bangunkan. Banyak orang soal susah. Nak senang, nak senang, nak senang. Ni aturan. Bila dah senang, hati-hati. Aturannya boleh susah balik tidak? Boleh. Dia kitaran kan. Dunia ni kitaran kan. Satu kitaran kan. Bila satu kitaran, dia ibarat siang dan malam. Jadi dia duduk dalam aturan. Jadi Allah yang mengatur kesusahan, Allah yang mengatur kesenangan. Bukan manusia. Sebab tu berapa ramai orang hari ini sibuk nak senang. Tapi tak senang-senang. Berapa ramai hari ini orang duk sibuk tak nak susah. Susah juga. Sebab aturan ni melibatkan satu sistem yang besar kan. Jadi lebih baik kita duduk dalam aturan. Jangan sibuk mengatur. Apa maksud duduk aturan? Sekiranya susah, apa aturannya? Pertama, muhasabah. Duduk. Berubah. Berubah mana? Adalah benda-benda yang kena ubah. Mungkin kita malas. Ubah. Itu nama ubah. Mungkin kita hari ini buat benda sambil lewa. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berubah. Mungkin dulu cakap tak pandai jaga, ilmu tak ada, berubahlah. Bukan ubah susah itu. Ubah dari segi perangai kita tu. Yang menyebabkan susah tak habis-habis. Nah, itu maksud dia. Nah. Duduk dalam aturan Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ada yang tak kena kecil dulu, getah pahit tali pinggang. Ya biasa tu cara orang dulu-dulu kan. Biasalah, apa saya tak melayang, semua terbang. Boleh Tuan Raja Sariza itu nama tamparan, kita tampar kan pada hatinya sampai terkesan. Baik, memang kata Nabi SAW, anak itu ibarat kain putih, kita yang ibunya mencorakkannya. Yahudi atau Nasara, itu dia. Jadi cuma nak bagi tahu, tidaklah semata-mata kepada ibu ayah semata-mata. Dapat nanti kan kalau anak tu jahat, salahkan mak ayah pula. Dia kena faham. Bukanlah 100% pada mak ayah. Tidak. Mak ayah ni pencetus. Dari peringkat awal tu, sebelum balik tu, selagi mana belum balik, selagi mana dosa pahala masih ditanggung oleh mak ayah, waktu itulah mak ayah kena involve 100%. Lepas dia dah boleh fikir dosa pahala, sebenarnya termaktub pada peribadi anak itu balik. Sebab dia dah ditanggung, dipanggil mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dah. Dosa pahala tanggung sendiri dah. Tapi mak ayah kena selalu ingatkan lah. Jangan pula kita reda dengan dosa anak tu pula. Asal dia dah balik saja. Bagi contoh saya hari, barakah doa seorang mak saya dengan ayah lah. Ayah waktu letak nama Farid, nama panjang saya Faridul Firdaus, nama panjang. Ketika tu sebelum letak nama tu rujuk dengan arwah Ustaz Asmui Siddiq. Tok guru besar, Qadi besar Selangor dulu. Dia yang betulkan. Kemudian jumpa guru Ustaz Abu Bakar tu. Minta air penawar, minta Al-Fatihah waktu nak bersalin. 500 orang sedekahkan Fatihah. Macam tu. Kemudian mak pula niat letak nama Faridul Firdaus itu sebagai kata-kata dari syurga. Kalam daripada syurga. Mak kata mutiara syurga. Niat seorang mak. Sama dengan Imam Sudais. Imam Sudais juga. Imam Sudais waktu kecil dia cerita, dia nakal. Bila nakal, ni mak selalu doakan, Imam Kabir katanya. Betul jadi imam besar. Imam besar Makatul Muqarrar Haramain. Begitu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memang peranan ibu ni dari awal main peranan penting. Sama dengan Muhammad Al-Fatih. Ini hari Hagia Sophia setelah 86 tahun tidak bergema azan, subhanallah. 86 tahun bergema ini hari azan, hari Jumaat, subhanallah. Lagi 4 tahun, genap 100 tahun. Kemungkinan akan muncul kembali seorang ulama wal umara. Dia biasa 100 tahun ada circle nanti. Baik, Muhammad Al-Fatih ibunya. Jadi ibu ni main peranan penting. Tapi ibu kenalah sungguh-sungguh. Jangan ibu bergaduh dengan lelaki pula. Ibu yang benar-benar hatinya ikhlas lah. Bukan semua ibu boleh. Ibu yang benar-benar taat dengan suami. Ini kalau ibu pun ninju suami tu. Macam mana anak-anak nak jadi? Baik. Jadi memang kesan dia kepada ibu. Memang, tapi cuma dari sudut waktu sebelum balik. Waktu anak tu kecil. Dari awal. Di saat nak letak nama tu pun dah kena ambil peranan dah. Nak letak nama jangan main suka nama glamour. Ada doa, nama tu doa. Macam nama saya lah, doa. Nama Faridul Firdaus. Tu Farid, nama saya Faridul Firdaus. Mutiara syurga. Sekarang ni pakai nama Farid Abu Aulia. Sebab nama anak yang pertama. Nama anak pertama saya Raudatul Aulia. Raudatul Aulia. Niatkan dia ni menjadi sebagai ahli syurga. Penjaga syurga. Aulia, wali-wali Allah. Kita nak ada tu. Syurga para wali-wali Allah. Bayangkan lah. Jadi memang nampaklah kesan dia tu. Nampaklah bila kita ada niat dan kita pula didik dengan mengikut nama tadi. Jadilah. Jadi nama tu sebenarnya main peranan juga untuk kita didik. Faridul Firdaus. Firdaus kan Firdaus syurga. Janganlah didik macam nama syurga tapi macam perangai ahli neraka macam mana kan. Nama main peranan kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insya-Allah setiap 1 tahun saya tak berapa faham lagi ni. Tu tak apa Tuan Zaim. Ini circulation ulama, ada pemimpin pengganti. Itu sekadar apa?
teori kajian lah. Setiap 100 tahun ada akan lahirnya ulama yang akan menjadi dominan balik untuk peradaban Islam ini. Wallahu alam. Saya pun baik, insya-Allah. Jadi begitu, Masin, ya. Ini berkat kita hari ini. Sebab itu kalau surah Al-Qaf ayat 15 kan, kita sampai ketika umur 40 tahun, banyakkan bersyukur, kemudian banyakkan doa untuk mak ayah. Kerana kita hari ini jadi ini berkat doa mak ayah kita dulu, untuk yang kita, tok nenek kita dulu. Nah, maka dapatlah tempias. Macam saya ni lagi tempias doa lah mak ayah. Membesarkan di Masjid Shah Alam, siapa baca biografi saya baca Masjid Negeri Shah Alam. Tempat besar saya kat situ lah, kat masjid. Jadi memang memberi kesan, memberi kesan. Jadi kena jagalah baik-baik, insya-Allah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ustaz, macam mana yang kata tanggung kita sebagai apa masa anak bawah tanggungjawab kita dah kahwin, lepas dah kahwin, masalah. Anak lelaki tidak. Puan Julaina, anak lelaki tetap di bawah tanggungjawab mak. Mak wajib menegur lagi seorang anak. Sebab tu anak lelaki ni dengan maknya dia kena tak ada putus sebenarnya. Dia tak ada putus. Dia berbalik pada saya baliklah. Ibu, yelah alhamdulillah dah janggut panjang ni. Isteri pun dah beristeri-isteri pun, kita masih lagi di bawah takluk mak ayah. Mak ayah nak cakap apa cakap. Mak nak kata, mak kata. Mak nak kata tentang ni ke, sisi saya ni Farid ke, mak nak kata anak-anak, mak kata. Seorang anak kena bagi green light macam tu, ya. Itulah anak. Anak tetap anak lah, protokol. Macam mana dia hebat sekalipun, dia ada 4 orang isteri. Macam mana dia guru, dia hebat dia. Anak tetap anak lah. Itu protokol lah, itu sunatullah. Hebat Allah buat dah. Seorang isteri pula, bagaimana hebat dia, seorang ibu. Hebat dia. Hebat, disanjungi oleh anak-anaknya. Tetapi dia tetap isteri bagi seorang suami. Maka dengan suami ni, dia kena menunduk. Ni kadang-kadang dengan anak, action lah. Dengan bapak kena sekali. Awak tu sama dengan anak. Sama bapak dengan anaknya. Bapak kena sekali. Dengan mak kena tarbiyah terus sekali. Jangan. Kita mak-mak, ibu-ibu, duk tarbiyah anak-anak. Tapi tiba tang suami tak boleh sama kan. Tak boleh sekali rata kan. Tak kena protokol. Sunatullah tak kena. Tengok Allah buat. Macam mana hebat seorang ibu ni. Di saat anak-anaknya duk samikna wa tokna, boleh dengar apa kata, tapi ibu kena dengar kata suami pula. Depan ibu, depan suami, seorang ibu jadi orang yang taat balik. Ini Islam buat cantik, circulation dia cantik. Nampak? Seorang suami, contoh suami, hebat dengan isteri dia. Pemimpin yang hebat. Tapi dia kena tunduk pada mak dia. Ya mak. Ya mak. Mana kena macam tu? Sunatullah dia kena lah. Walaupun dia ada 4 orang isteri. Dan semuanya dengar kata suami. Pemimpin yang hebat seorang suami ni. Tiba dengan mak dia kena tunduk. Ya mak. Maknanya betul lah ni sunatullah. Sebab tu Allah buat dia dapat isteri-isteri yang hebat-hebat. Kerana dia mengagungkan mak dia. Memuliakan mak seperti mana suruhan Allah SWT. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar, sidang jemaah mata Allah SWT. Anak-anak lelaki yang menonton dalam ni, yang mana-mana yang ada isteri yang dah besar-besar, macam saya lah besar-besar kan. Cakap kat mak jangan takut-takut nak cakap apa, mak cakap saja. Jangan kata nanti anak terasa jangan. Seorang mak tolong bagi, anak-anak lelaki tolong bagi full power sikit, full veto, bagi all out dekat mak. Mak cakaplah mak, saya tetap anak mak walaupun saya dah besar panjang, saya dah berjanggut sampai ke pusat ni saya tetap anak mak. Mak cakaplah apa mak nak cakap. Tu dia kena macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ustaz nak tanya, kalau perempuan yang buruk tapi dalam perubahan nak jadi baik, kalau niat selagi tak jumpa lelaki yang baik, boleh tak niat tak nak kahwin? Jangan macam tu. Puan Nur Sakinah. Mana kita masih letak pada diri kita nak baik tu atas diri kita. Janganlah. Jangan kita menungkah sunatullah. Jangan kita lawan sunatullah. Kahwin ini fitrah. Kahwin benda yang baik. Jahat tak baik tu diri kita. Jadi kalau kita dah ada ilmu, dah tahu kalau nak kahwin kena jadi baik, kenapa masih
Kenapa masih ada alasan tak nak jadi baik? Dah tahu nak kahwin ni kena jadi baik, tak nak kahwin lah. Habis tu nak jadi jahat. Dia tak ada dia tak ada antara tengah-tengah, tak nak baik sangat, buruk sangat. Nanti kan jadi binatang pula. Dah tahu kena jadi baik, nak kahwin, so jadilah baik. Suruhan Allah kan. Janganlah saya tak nak kahwin lah ustaz sebab saya belum cukup baik. Dah. Mana dia masih letak pada diri dan tidak bergantung pada Allah, tidak menyerahkan diri pada Allah. Hati-hati. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan begitu. Malah dengan asbab kahwin itulah nanti Allah bukakan pintu rezeki. Asbab kahwin itulah nanti dia lebih bertanggungjawab, tak jadi baik. Kita kena akur lah. Wanita kena akur lah. Kalau perkahwinan itu memerlukan untuk menjadi isteri yang solehah, jadilah isteri yang solehah. Kenapa kita beralasan? Itu maknanya tak nak jadi baik sebab kebaikan itu dengan Allah. Aturan yang baik itu dari Allah. Kesimpulan kita pada malam penuh barakah ni. Baik itu dari Allah. Sifat Allah kan baik pada manusia. Aturannya begitu dari Allah kepada manusia. Jadi kenapa takut nak baik? Kan ingat dari Allah ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Jadi maknanya kita ada problem dengan Allah. Itu saja. Sebenarnya husnuzan, sangka baik dengan Allah. Mohon bantuan dengan Allah. Serah diri pada Allah. Allah akan berikan kebaikan kepada kita untuk digunakan dalam kehidupan. Allah tidak menzalimi. Kita sendiri yang tak nak. Itu saja. InsyaAllah. Kahwinlah dulu, baiklah nanti insyaAllah. Benar Tuan Haji Taib Jamil. Mantap. Ya, Nabi doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan husni ibadati. Sebab tu, ni perbincangan kita ni dah fatonah ni sebenarnya. Bila fatonah ni bijak, S-A, amanah sidik. Maknanya dah peringkat ini kita dah total serah pada Allah sebenarnya. Fatonah ni lebih pada praktikal. Bagaimana kita nak terjemahkan? Maka mana mungkin kita tinggalkan Allah sewaktu kita nak terjemahkan? Mana mungkin? Mestilah dengan Allah kan di sini kan Bismi Rabb sini. Bismi Rabb. Bismi Rabb kan dengan Bismillah. Jadi ketikalah kita dengan Allah, maka insya-Allah lah Allah permudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan. InsyaAllah. Baik. Ustaz nak tanya, seorang ibu melahirkan anak, ditinggalkan anak itu dijaga nenek. Segala urusan, bagaimana pula tanggung seorang anak lelaki yang ditinggalkan ibu utama. Ini sunatullah. Walaupun seorang anak dijaga oleh orang lain, siapa pun lah, anak tetap anak. Walaupun mak dia, dia ginilah, saya ambil contoh yang lebih daring lah. Walaupun anak ni dijaga oleh apa? Macam cerita Tarzan. Dia anak ni sesat dalam hutan. Binatang jaga. Sampai ke besar. Jumpa mak dia balik. Apa tanggungjawab? Tetap tanggungjawab. Walaupun anak ni dijaga oleh siapa sajalah, anak mak tetap tidak putus. Tanggungjawab tetap tanggungjawab. Maka seorang lelaki kena juga mengutamakan mak dia. Walaupun dijaga oleh orang lain. Sehingga dia dah sayang dekat yang menjaganya ini. Mak ni tak bagi apa-apa. Ingat, mak melahirkan. Antara perkara yang tidak boleh dibayar oleh seorang anak adalah melahirkan. Seorang ibu melahirkan. Jadi walaupun orang lain jaga, bagilah dunia dan seisinya. Tetapi ianya semua bermula apabila dilahirkan. Jadi dilahirkan itu adalah satu anugerah yang tidak terbayar. Sama dengan lelaki dengan wanita. Kenapa Ustaz wanita ni kena benar taat dengan suami ni? Saya tak sukalah. Wahai wanita, kalau tidak kerana tulang rusuk lelaki, kamu tiada. Itu saja cerita dia. Kerana kehadiran wanita itu adalah daripada tulang rusuk lelaki. Dari Nabi Adam AS, tulang rusuk. Jadi kewujudan wanita itu adalah daripada lelaki. Jadi macam mana nak bayar dengan nilai kewujudan itu? Itulah bayar dengan taat. Sama lah dengan seorang anak.
Bagaimana keadaan mak dia sekalipun, wa na'udzubillah, mak dia tidak masuk Islam. Melahirkan itu kewajipan untuk kita taat. Selagi mana mak tak suruh buat benda yang jahat, yang mungkar di sisi agama. Itu saja. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita jumpa besok. InsyaAllah kita jumpa besok siri fitness kolbu. InsyaAllah fitness kolbu besok. Cuma besok kita mula awal sikit kot, pukul 8.45 macam tu. Dan sebelum tu saya ada kuliah subuh di, tadi saya nampak tuan type tadi, di surau Ikhwan UK Bistari. Di UK Bistari tadi. InsyaAllah siapa yang ada di sekitar tu jemputlah datang. InsyaAllah kita ada kuliah subuh besok. Dan program fitness kolbu ada insyaAllah. Dan untuk makluman awal, malam besok kita tak ada kuliah. Malam besok kita tak ada kuliah sebab saya ada jemputan di Seremban. Mana entah, saya kena tengok balik. Mungkin saya akan ada buat insyaAllah live di sana je lah, live guna handphone. Live kuliah maghrib insyaAllah. Baik, saya rasa cukup setakat itu. Saya kira cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang menonton insyaAllah. Allah beri kefahaman, Allah beri panduan, Allah berikan kekuatan untuk kita terus mengamalkan apa yang telah kita bincangkan insyaAllah. Bantu-bantu sebarkan kepada rakan taulan dan sahabat-sahabat semua insyaAllah. InsyaAllah. Jaga selawat, jaga solat, jaga khidmat. InsyaAllah, jaga selawat, jaga solat, jaga khidmat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jadi, yang menonton pada malam ni insyaAllah semua dipilih. Mudah-mudahan Allah pilih kita semuanya, dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.